Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk menyambung tajuk transformasi isometri dari tingkatan 2. Jadi pada kali ini saya akan menyambung transformasi putaran. Okey. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Baiklah, putaran. Apa benda putaran ini? Putaran, kalau kita tengok kat sini, adalah semua titik di dalam satah berputar, sudutnya mengikut apa? Arah tertentu. Mengikut arah tertentu, yang mana arah tersebut terbahagi kepada dua, iaitu mengikut arah jam. Yang kedua adalah ikut lawan arah jam. Jadi maksudnya objek nak bertukar menjadi image, dia nak kena tengok syaratnya sama ada mengikut arah jam ataupun mengikut arah lawan jam. Barulah kita tahu image tu berada di mana. Yang kedua, saiz, bentuk dan orientasi adalah sama, manakala hanya satu titik yang tidak berubah. Apa benda? Iaitu pusat putaran. Baiklah, kita tengok kat sini. Ini adalah jam. Kalau ikut arah jam macam biasalah, daripada pukul 12 bergerak ke pukul 1, bergerak ke 2, ke 3, ke 4, 5, 6, macam tu kan. Kalau arah lawan jam maksudnya terbalik lah. Kalau sebelum ni 8 ke 9, ini 9 ke 8, ke 7, ke 6, ke 5, ke 4, seterusnya lah. Maksudnya ini adalah arah lawan jam. Putaran, kebiasaannya untuk putaran, sudut yang berputar adalah 90 darjah ataupun 180 darjah. Ini mengikut silibus dalam buku teks awak lah. Jadi kalau 90 darjah ini ialah berbentuk L, maksudnya ini adalah sudut 90 darjah. Tapi bagi untuk 180 darjah hanyalah satu garis lurus, yang mana kita tahu satu garis lurus bersama dengan 180 darjah. Jadi maksudnya kalau kita pergi kepada jam, ini jam 12, 3, 6, 9. Okey, ini adalah ikut arah jam. Kalau jam berada pada jam 3 tapi dia berputar sebanyak 90 darjah, maksudnya dia akan macam ni lah kan, dia akan pergi kepada jam 6. Kalaulah asalnya adalah 12, 3, 6, 9, pada asalnya dia berada pada jam 9. Okey, dia kata arah jam 90 darjah, maksudnya 9 akan bergerak pergi jam 12. Jadi ini adalah sudut 90 darjah. Macam mana pula kalau arah lawan jam? Baiklah, kalau arah lawan jam pula, ini jam 12, 3, 6, 9. Jarum jam yang asal pada jam 9. Tapi bila arah lawan jam, kita akan patah balik kan? So sekarang kalau arah lawan jam putaran 90 darjah, jarum jam akan pergi kepada jam 6. Jadi inilah sudut 90 darjahnya. Baiklah, macam mana pula pada putaran 180 darjah? Kalau putaran 180 darjah, ini jam awak 12, 3, 6, 9. Jam menunjukkan 3. Tengok yang ini 180 darjah adalah satu garis lurus. Jadi kita gariskan dia saja, jadi kita tahu image berada di 9. Ini objek. Saya lupa nak terangkan. Yang ini tadi, asalnya tadi 3 ni adalah objek. Bila dia bergerak putaran 90 darjah ikut arah jam, maksudnya 6 ni adalah image. Jadi yang ini objek bergerak pergi ke 12, jadi ini adalah image. Sama juga arah lawan jam,
Asalnya objek adalah 9 tapi dia mengikut arah lawan jam, sudut 90 darjah, dia bergerak ke 6, jadi inilah tempat imejnya. Okey, dapat? Seterusnya, kita akan teruskan dengan cara mencari imej putaran bagi sudut 90 darjah. Kalau dapat tengok di sini, apa yang saya senaraikan nombor 1 hingga nombor 5 adalah step untuk kita mencari imej di bawah putaran 90 darjah. Okey, step yang pertama, buat L dari pusat ke objek. Seterusnya, buat jam di pusat. Nombor 3, gerakkan jarum jam ke arah ataupun sudut yang diminta. Sudut yang diminta sekarang adalah 90 darjah. Kemudian, lengkapkan L. Di hujung L ialah imejnya. Baiklah, saya tahu dengan step ni, saya rasa awak tak akan faham. Jadi, kita terus tengok contoh supaya awak lebih faham. Baiklah, kita teruskan. Kita tengok nombor 1 terlebih dahulu. Nombor 1, R ialah putaran 90 darjah mengikut jam pada pusat 22. Jadi, awak perlu menanda pusat putaran terlebih dahulu. Jadi, pusatnya berada di 22. Kalau kita tengok 22 kat sini, kita tengok X dulu 2. Naik, okey. Di sinilah pusat putarannya. Jadi saya tandakan dahulu ini adalah pusat putaran. Seterusnya, kalau ikut arahan ni, buat L dari pusat ke objek. Tapi sekarang, kalau awak tengok dari pusat nak pergi ke objek, dapat tak kita bina L? Tak dapat. Jadi tak apa. Tak semestinya kena bina L. L nanti yang selepas ini. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok jarak daripada A ke pusat ataupun pusat ke objek ialah 1, 2, 3, 4. Okey, first step kita skip sebab kita tak boleh nak buat L. Kita buat yang ini. Buat jam di pusat. Jadi saya akan buat jam di pusat. Baiklah, sekarang pusat menuju ke objek kan. Sekarang dia kata ikut jam. Ikut jam. Ini adalah jam 12. Bila sudut 90 darjah mengikut arah jam, dia akan pergi kepada jam 3. Jadi, di sinilah akan berada imej tersebut. Jadi, 1, 2, 3, 4. Jadi, kita buat 1, 2, 3, 4. Jadi, inilah A prime ataupun imej bagi A. Okey. Kalau awak tengok sini, dapatkan bentuk L di sini. Jadi ini adalah sudut 90 darjah. Baiklah, seterusnya kita tengok nombor 2. Putaran 90 darjah lawan jam pada pusat negatif 22. Jadi kita cari dulu pusatnya berada di mana? Negatif 2, 2. Jadi ini adalah pusatnya. Sekarang ni, seterusnya kita buat apa? Buat jam di pusat. Saya buat jam. Dan dari pusat nak pergi ke objek, maksudnya dia duduk dekat jam 12. Lawan jam. Lawan jam, dia ke sana daripada pukul 12 akan pergi pukul 9. Jadi sekarang ni daripada pusat ke objek berapa jarak dia? 1, 2, 3. Jadi untuk pergi ke imej pun mesti jarak yang sama. 1, 2, 3. Jadi di sinilah B prime ataupun imej B. Dapat? Untuk soalan 26, kalau kita tengok, putaran 90 darjah melawan jam pada pusat negatif 22. Jadi sekarang kita akan cari dulu dia punya pusat negatif 2, 2. Berada di sini. Jadi itu adalah pusat putaran. Sekarang baru kita nak aplikasikan yang ini. Buat L dari pusat ke objek. Jadi sekarang ni daripada pusat nak pergi objek ada dua jalan sebenarnya. Satu, yang kedua ini. Jadi tak kisah awak nak guna yang mana satu. Jadi tapi untuk yang kali ni saya nak buat yang macam ini. Saya nak ke sini dahulu. Lepas tu baru saya naik atas.
jadi tak huruf L. Jadi kan, lepas itu buat jam di pusat. Jadi saya akan buat jam di pusat. Jadi sekarang ni kalau kita tengok jarum menghala ke jam 3. Soalan dia nak lawan jam. Bila lawan jam, ke sanalah kan. Daripada pukul 3 kita akan pergi kepada pukul 12. Jadi sekarang ni, ini yang saya nak terangkan cara pergerakan. Kita tahu sekarang kita nak menghala ke pukul 12. Sekarang ni cuba awak tengok, daripada sini sampai ke bucu L berapa kotak? 1 kotak. Jadi saya pun naik 1 kotak. Jadi sekarang yang ini macam mana kita nak pergi? Ke kanan kah? Ke kiri kah? Baiklah, kalau nak tahu, awak cuba imagine. Yang ini kan, sekarang ni macam ni. Oh sorry, dia sekarang macam ni kan. Kita nak ke mana? Kita nak dia sekarang ni pukul 12 kan. Pukul 12 kita nak pergi ke pukul 9. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Jadi maksudnya untuk yang ini berapa kotak? 1, 2, 3. Awak akan mengambil 1, 2, 3. Jadi di sinilah image B awak. Baiklah, untuk soalan 27, kita tengok soalan 27 pula. Ini adalah objek C yang mana arc putaran 90 darjah ikut jam pada pusat 3, -1. Jadi kita akan cari dulu pusatnya berada di mana. 3, -1, 3, -1. Jadi ini adalah pusatnya. Jadi kita tandakan dahulu. Ini adalah pusat. Lepas tu sekarang buat L dari pusat ke objek. Baiklah, saya akan buat L dia macam ini. Dia ada 2 cara ya, 2 jalan. 1, 2. Saya akan ambil jalan ini. Ini yang jalan saya ambil. Jadi saya dah bentukkan L. Yang kedua, buat jam di pusat. Ini jam saya. Sekarang jarum jam saya jam 6. Dia nak ikut jam. Ikut jam sebanyak 90 darjah. Jadi saya akan pergi ke jam 9. Boleh? Jadi sekarang kita tengok daripada pusat nak pergi ke sini berapa? Ada 2. Jadi sini ke sini pun mesti 2 juga. Seterusnya, yang ini macam mana nak buat? Baiklah, kalau awak tak dapat nak imagine, saya buat macam ni. Macam huruf L kan? Ini L awak, betul? Jadi sekarang ni sebab dia besar sangat, kita nak menghala ke 9, betul? Jadi saya akan putarkan dia. Putar. Jadi maksudnya yang ini akan ke bawah. Jadi berapa daripada sini ke sini? 3. Jadi kita tahu ke bawah akan jadi 1, 2, 3. Jadi inilah image C awak. Okey, boleh? Sekarang kita akan cuba melukis image bagi objek yang diberikan. Sekarang sila tengok nombor 35. Baiklah, asalnya dia bagi titik C sahaja, tapi saya expandkan dia untuk menjadi satu objek. Jadi ini adalah satu segitiga, yang mana ini adalah objek berputar 90 darjah melawan jam pada pusat 4, -1. Jadi first step kita akan cari pusat putaran terlebih dahulu. Jadi 4, -1 akan berada di sini. Jadi kita tandakan dia sebagai pusat putaran. Seterusnya, kalau anda perasan, untuk segitiga ni ada 3 bucu. Ada 3 bucu. Jadi kita nak kena settle semua bucu lah supaya kita dapat image-nya berada di mana pada putaran 90 darjah. Baiklah, jadi sekarang saya terus pergi kepada bucu yang pertama dahulu. Jadi sekarang boleh tak kita nak buat L untuk pergi ke pusat? Tak boleh, ini adalah satu garis lurus sahaja. Baiklah, saya ambil yang ni pen merah. Jadi hanyalah satu kotak. Jadi saya buat jam. Dia kata arah lawan jam. Kalau lawan jam daripada pukul 6,
Maksudnya kita akan patah balik pergi pukul 3. Jadi bila satu kat sini, satu kat sini. Jadi ini adalah imej bagi bucu yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada bucu yang kedua berada di sini. Kalau kita tengok, selari juga dengan pusat. Jadi kalau tengok berapa dia punya jarak, 1, 2, 3. Sama juga jam 6, kita akan pergi pada jam 3. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi inilah imej bagi bucu ini. Sekarang kita pergi kepada bucu yang ketiga yang dilabelkan sebagai C. Baiklah, untuk bucu C ni, kita nak pergi ke pusat ni. Ingat ya, kena buat L. Jadi saya akan buat L di sini. Naik atas dan ke sini. Jadi sekarang kalau kita tengok jarum jam berada di 9. Dikata lawan jam 90 darjah. Jadi daripada pukul 9, kita akan pergi pukul 6. Dari pukul 9 kita pergi ke pukul 6. Jadi sekarang ni berapa jaraknya? 1, 2, 3. Jadi pada pukul 6 pun 1, 2, 3. Dan sekarang ni kita tengok macam mana dia berputar. Jadi yang ini akan menjadi begini. Berapa jaraknya? 1, 2, 3 juga. Jadi 1, 2, 3. Jadi inilah imejnya. Jadi kita dah selesai ketiga-tiga bucu, sambungkan. Jadi ini adalah imejnya. Ini objek, ini imej. Okey, dapat? Seterusnya kita cuba buat soalan nombor 38. Soalan 38. Putaran 90 darjah mengikut jam pada pusat negatif 72. Di mana negatif 72? Negatif 7 berada di sini. Cari 2. Okey. Dia berada di sini. Jadi ini adalah pusat putaran. Dan bila segitiga akan ada 3 bucu. Jadi sekarang kita ambil bucu yang pertama untuk pergi ke pusat. Sila buat L. Jadi bila saya buat L, inilah L-nya. Baiklah. Sekarang buat jam. Dia kata ikut jam. Sekarang berada pada jam 3. Bila jam 3, kalau ikut jam 90 darjah, dia akan pergi ke jam 6. Baiklah. Sini ke sini berapa? 2. Jadi 1, 2. Yang ini pula nak menghala ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Saya bagi lagi. Macam ini kan hasilnya. Jadi bila dia berpusing, maksudnya kita akan menghala ke kanan. Berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini adalah imej bagi bucu ini. Seterusnya kita pergi kepada bucu yang kedua. Buat L juga. Sama juga. Okey, ini jamnya. Jam sekarang menunjukkan jam 9. Bila ikut jam, daripada jam 9 kita akan pergi ke jam 12. 1, 2, 1, 2. Daripada atas ni kita nak ke mana? Ke kanan ke kiri? Ya, ke kanan. Bila lama-lama awak buat latihan, awak akan dapat imajinasi sendiri. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi bucu ini adalah imej bagi bucu ini. Selesai. Sekarang kita nak bucu yang terakhir berada di sini. Saya sambung sahaja. Ini maksudnya L yang tadi kan. Jadi sama juga ini. Cuma yang ini kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah imej bagi bucu ini. Jadi bila awak selesai, ambil pembaris, sambungkan. Jadi inilah imej pada putaran 90 darjah. Seterusnya kita akan cuba menjawab soalan bagi putaran sudut 180 darjah.
Jadi cara-cara untuk mencari imej putaran 180 darjah. Cara yang pertama, buat L dari pusat ke objek macam tadi juga. Sambung lurus mengikut jarak L tadi, songsangkan, jadi itu adalah imejnya. Jadi saya rasa awak tak dapat gambarannya lagi, jadi kita tengok pada contoh soalan. Baiklah, kita cuba buat soalan nombor 10. Baiklah, nombor 10 ini adalah objeknya dan R adalah putaran 180 darjah pada pusat negatif 45. Dan bila kita tengok dan kita cuba cari sekarang, negatif 45 berada di mana? Negatif 45. Jadi ini adalah pusat putaran. Dan kalau kita tengok step, dia kata buat L dari pusat ke objek. Tapi kita tak boleh nak buat sebab dia selari. Jadi kita terus sahaja sambungkan, iaitu dari pusat ke objek. Jadi bila pusat ke objek berada di sini, sambung lurus mengikut jarak L. Sambung lurus maksudnya bila pusat kat sini kena sambung sebelah sini lah. Mengikut jarak. Berapa jaraknya tadi? 3. Jadi ke sini pun adalah 3 juga. Okey, songsangkan. Songsangkan tak terlibat untuk yang sini sebab ini bukan L, hanya garis lurus. Jadi ini adalah imejnya. Jadi ini adalah imej B. Okey, boleh? Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 11. Diberi C adalah objek dan putarannya transformasi R adalah putaran 180 darjah pada pusat 3 negatif 4. Jadi kita cari dulu 3 negatif 4 berada di mana? 3 negatif 4, ya, dia berada di bawah ini. Baiklah, sekarang kita boleh tengok buat L dari pusat ke objek. Jadi sekarang ni daripada pusat ke objek, bukan garis lurus, jadi kita terpaksa buat L. Kita akan buat L begini. Okey, boleh? Awak nak buat yang macam ni pun boleh, tak ada masalah. Sambung lurus mengikut jarak L tadi. Yang sambung lurus ni, ini maksudnya daripada pusat ni. Sekarang ni saya guna jalan sini kan? Jadi inilah. Jadi sini ke sini berapa? 1. Jadi saya akan patah balik ke sini. Saya akan guna warna hijau. 1. Songsangkan. Ini maksud songsangkan. Kalau ini ke atas, maksudnya di sini dia kena ke bawah. Jadi dia ke atas berapa? 1, 2. Jadi ke bawah 1, 2. Jadi ini adalah imej C. Kalau untuk 180 darjah ni dia agak senang sikit. Dia tak complicated sangat. Baiklah, untuk soalan nombor 12. Kita cuba buat. Ini adalah objek. Putaran 180 darjah pada pusat negatif 3, negatif 3. Jadi, negatif 3, negatif 3 berada di sini. Dia kata, buat L dari pusat ke objek. Jadi, saya akan buat L begini. Boleh? Ini adalah L saya. Jadi, dia kata, sambung lurus. Sambung lurus maksudnya dekat pusat ni, sambung lurus. Sini ke bucu berapa? 1, 2, 3. Jadi naik ke atas 3. 1, 2, 3. Sekarang ini ke kiri. Songsangkan. Jadi kita akan ke kanan berapa? 1. Jadi ini adalah imej D prime. Itulah D prime. Senang kan? Baiklah, sekarang kita akan cuba lukis imej bagi soalan nombor 18. Ini adalah imejnya dan transformasinya adalah putaran 180 darjah pada pusat negatif 43. Jadi kita akan cari dulu pusat putaran. Negatif 43 berada di sini. Dan seperti juga yang 90 darjah tadi, kita kena tengok gambar rajah kita ada berapa bucu. So ada kat sini ada 3 bucu. Jadi kita akan cari setiap bucu tersebut. Baiklah, sekarang saya nak bucu yang pertama di sini. Jadi tadi caranya macam mana? Buat L dari pusat ke objek. Jadi saya akan buat L. Ini adalah L saya. Sambung lurus. Ni
yang kena dekat pusat ni 1, 2, jadi sini atas lagi 1, 2. Songsangkan, bila sini kiri, ini akan jadi kanan. Jadi berapa kat sini? 3, jadi ke sini pun adalah 3. Jadi ini adalah bucu yang pertama, saya dah selesai. Sekarang kita pergi bucu yang kedua. Saya sambungkan sahaja. Baiklah, jadi jalannya masih sama, lurus ke atas, sambung 2, cuma dari sini ke sini berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke kanan harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah imej bagi bucu di sini. Seterusnya, bucu yang terakhir iaitu di bawah ni, saya akan buat L sekarang. Ini L saya. Jadi sekarang sambungkan lurus mengikut jarak. Jadi kalau kita tengok jarak kat sini 4 kan. Jadi 1, 2, 3, 4. Baru sampai sini. Ini ke kiri, jadi kita akan ke kanan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah bucu yang terakhir. Jadi bila awak dah dapat ke semua bucu, ambil pembaris, okey, sambungkan sahaja. Ingat ya, awak kena guna pembaris. Pembaris saya lupa letak kat mana. Itu masalahnya. Jadi inilah jawapan imej bagi putaran 180 darjah. Okey, dapat? Seterusnya kita cuba buat soalan nombor 19. Baiklah, dia kata putaran 180 darjah pada pusat 4, negatif 4. Kita cari dulu pusat 4, negatif 4 berada di sini. Jadi segi 4 ada 4 bucu. Kita cari imej bagi 4 bucu tersebut. Baiklah, saya pergi imej yang pertama ataupun bucu yang pertama di sini. Jadi dia selari dengan pusat. Jadi sambungkan sahaja 3 unit. Jadi ke sini pun 3 unit. Jadi ini adalah bucu yang pertama. Saya nak bucu yang di sini juga sebab senang. Dia selari dengan pusat. Berapa jaraknya? 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah bucu yang kedua. Okeylah, saya nak buat pusat putaran jadi warna merah. Takut confuse. Seterusnya, bucu di atas pula. Okey, yang ini dia tak selari, jadi kita kena buat L. Jadi macam mana? Saya akan buat L begini. Okey, L saya begini. Jadi ini saya akan luruskan pergi ke bawah. Berapa? Sini 2, jadi sini pun akan jadi 2. Ini ke kanan, maksudnya saya akan ke kiri. Berapa? 3. Jadi 1, 2, 3. Inilah bucunya. Seterusnya, bucu yang terakhir, saya akan buat L. Ini L saya. Okey, jalan yang ini masih sama, cuma jarak daripada sini ke sini adalah 6. Jadi ke kiri pun mesti 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila dah dapat, sambungkan ke semua titik. Jadi awak dapatlah imej berada di sini. Okey, ini imej, ini adalah objek. Jadi selesai untuk mencari imej bagi putaran 180 darjah. Baiklah, seterusnya, ini adalah salah satu soalan. Kalau sebelum ni dia berikan objek dan suruh cari imej kan. Tapi untuk kali ni, soalan yang kalau awak tengok nombor 1, 2, 3, 4 ni, dia dah bagi objek, dia dah bagi imej, tapi pusat putaran dia tak berikan. Dan soalannya adalah huraikan. Bila dia suruh huraikan, maksudnya dia nak 3 benda. Yang pertama adalah sudut. Yang kedua adalah arah. Arah apa? Ikut jam dengan ikut lawan jam. Itu maksud arah. Yang ketiga ialah mesti ada pusat putaran. Okey, dapat? Jadi sekarang ni kita yang sudut ni saya rasa tak ada masalah. Yang arah pun kita hanya perlu tengok macam sekarang ni objek di sini, imej kat sini. Jadi arahnya apa? Arahnya adalah mengikut arah jam. Cuma pusat putaran yang menjadi masalah untuk kita tentukan. Tapi tak apa, kita akan tengok cara-caranya.
Baiklah, ini cara-cara bagi untuk mencari pusat bagi putaran 90 darjah. First step yang pertama, buat anak panah begini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah arah jam. Ini adalah lawan jam. Nombor 2, pilih satu bucu yang sepadan. Buat L yang menjauhi anak panah yang kita buat tadi. Step yang ketiga, kira kotak L. Maksudnya daripada image ke objek ataupun objek ke image, berapa L yang perlu dilalui, kemudian bahagi 2. Okey, yang ini nanti saya akan terangkan. Kalau tak sampai bucu L, kira berapa kotak yang tak sampai bucu L, keluarkan dari L. Okey, saya tahu awak tak faham, tak apa, kita terus pergi tengok pada contoh soalan. Baiklah, kita tengok soalan nombor 1. Kalau kita tengok tadi, yang ini. Okey, buat anak panah, maksudnya ini objek, ini adalah image, betul? Jadi sekarang ni, kalau putaran, objek akan bertukar menjadi image. Kalau kita tengok anak panah begini, ini adalah arah jam atau lawan jam. Ya, ini adalah arah jam. Jadi awak dah menjawab satu soalan. 1, 2, 3. Maksudnya ini adalah arah jam. Baiklah, seterusnya pilih satu bucu yang sepadan. Pilih satu bucu yang sepadan. Kalau awak tengok kat sini, ini sepadan dengan yang ini. Betul? Ini sepadan dengan ini sepadan dengan yang ini. Jadi dikata pilih satu saja. Jadi saya nak bucu ini ke bucu ini. Dan kita kena buat L yang menjauhi. Jadi apa maksud L menjauhi? Okey, kita cuba buat jalan L dulu. Baiklah, kalau sini ke sini jalannya yang pertama mungkin ini, betul? Yang kedua adalah ini, betul? Jadi sekarang antara dua jalan ini, mana yang lagi jauh daripada anak panah ni? Ya, jalan ni yang paling jauh. Jadi kita tak perlukan, bila tak perlukan, saya akan padam. Baiklah, so kita dah settle step yang kedua. Step yang ketiga, kira kotak L. Okey, ada berapa kotak L? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bahagi 2. Jadi 10 bahagi 2, awak akan dapat 5. Jadi kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berada di sini. Kat sini kalau awak tengok ayat, kalau tak sampai bucu L, kira berapa kotak yang tak sampai. Tapi sekarang sampai tak dekat bucu L? Sampai. Bila sampai, inilah pusat putarannya. Jadi itu adalah pusat putarannya. Jadi pusat ialah berapa? Dia punya koordinat -2, 1. Jadi kita dah menjawab. Okey, putaran 90 darjah. Pusat putaran adalah -2, 1. Okey, dapat? Okey, kita cuba soalan nombor berapa ya? Nombor 3. Baiklah. Sekarang dia kata buat anak panah. Ini adalah objek, ini adalah image. Jadi objek akan bertukar menjadi image. Jadi inilah anak panah saya. Baiklah, seterusnya cari bucu yang sepadan. Sekarang kita cuba identify bucu ni sepadan dengan bucu ni. Bucu yang ini sepadan dengan bucu ini sepadan dengan ini. Jadi awak nak yang mana satu? Sekarang ni saya nak ambil yang ini. Okey, kata buat L yang menjauhi anak panah. Kita ada dua jalan. 1, 2. Jadi saya akan pilih jalan yang pertama. Baiklah, kita dah dapat L. Step yang ketiga apa? Kira kotak L, kemudian bahagi 2. Kira kotak L. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Jadi kita ada 10 bahagi 2, awak akan dapat 5. Jadi kita kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Awak sampai kat sini je kan? Ada tak perbezaan nombor 1 dengan nombor 3? Kalau nombor 1 awak terus sampai dekat bucu, jadi kita tahu itu adalah terus pusatnya. Tapi sekarang untuk nombor 3, awak tak sempat sampai dekat bucu L. Jadi sekarang macam mana? Inilah penerangannya. Kalau tak sampai bucu L, kira berapa kotak yang tak sampai bucu tu. So ada berapa kotak yang tak sampai kat bucu? Ada 1 kotak. Lepas tu dia kata keluarkan dari L. Jadi ada 1 kotak yang tak sampai. Macam mana kita nak keluarkan? Sama ada kalau titik kat sini kan, dia tak boleh lah ke atas ke bawah sebab ini memang line dia. Sekarang antaranya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri, ini di dalam L. Kalau keluar, ini baru keluar. Jadi keluarkan dia. Jadi inilah pusat bulatannya. Mesti awak, ya ke itu? Okey, nak tahu kita kena check. Okey, saya padam dia punya ni. Okey, saya akan tandakan ini adalah pusatnya. Pusatnya adalah berapa? Negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Nak tahu betul ke tak betul? Okey, saya guna bucu mana tadi? Bucu ni dengan bucu ni kan? Saya akan sambungkan. Okey, kita sambungkan dia. Dan sekarang, cuba kita ukur guna protractor. Nampak sekarang? 90 darjah kan? Jadi itulah cara kita mencari pusat bulatan bagi 90 darjah. Pusat bulatan, saya minta maaf, pusat putaran. Baiklah, soalan yang terakhir. Soalan nombor 4. Ini objek, ini adalah image. Jadi, mana? Kita buat anak panah dulu. Saya nak buat anak panah macam ni. Ini adalah arah lawan jam. Okey, arah lawan jam. Sekarang kita cari bucu yang sepadan. Mana bucu yang sepadan? Ini sepadan dengan yang ini. Ini sepadan ini. Ini sepadan ini. So, sekarang awak nak bucu yang mana? Okeylah, saya nak bucu yang ini. Saya yang buat kan. Saya nak bucu ini dengan bucu ini yang sepadan di sini. Jadi sekarang saya akan buat L. Yang pertama ataupun yang kedua. Yang kedua sebab dia menjauhi daripada anak panah. Jadi saya akan buat daripada sini pergi ke sini. Step yang ketiga buat apa? Kira kotak. Kemudian bahagi 2. So kita kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bila ada 12 kotak, bahagi 2 sama dengan 6. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita stop dekat sini. Ada berapa kotak lagi nak sampai kat bucu? Ada 2 kotak. Jadi kita nak halakan keluar L. Jadi ke sini ke? Tak, ini dalam. Ke sini ke? Ya, ini baru di luarnya. Jadi berapa kotak tadi? 2. Kita terus pergi sini. Jadi ini adalah pusat putarannya. Jadi pusat putaran bagi soalan nombor 4 ini adalah negatif 1, 3. Jadi saya harap apa yang saya dah terangkan kepada awak faham. Dan awak boleh mula menjawab soalan pengukuhan daripada mana-mana buku. Cuba jawab dan cuba ikut apa yang telah saya ajarkan. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.